Merdeka, sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysiaku, tanah airku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah maksud insan moral? Konsep insan moral boleh ditafsirkan sebagai ciri-ciri yang perlu ada pada seseorang itu untuk dianggap sebagai orang yang bermoral. Disebabkan Malaysia ini sebagai sebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk, maka satu acuan yang unik perlu ada untuk suatu piawai di negara kita. Oleh itu, dalam video ini kami akan menerangkan beberapa kerangka konsep untuk mengklasifikasikan model insan moral dalam acuan Malaysia. Dalam konsep insan bermoral, prinsip rukun negara perlu diaplikasikan. Ia sepatutnya bukan sahaja dibaca atau dihafal, malah perlu difahami dan dihayati makna tersiratnya. Sebagai contoh, prinsip pertama memberi makna bahawa bangsa dan negara telah diwujudkan atas kepercayaan yang kukuh kepada Tuhan melalui kepercayaan beragama yang menjadikan bangsa berdaulat. Prinsip kedua memberi makna bahawa setiap warga negara perlu memberi sepenuh taat setia, jujur dan ikhlas kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Seterusnya, keluhuran perlembagaan menekankan rakyat perlu menerima dan mempertahankan kemuliaan perlembagaan negara melalui sumber perundangan yang tertinggi. Kedaulatan undang-undang perlu dipertahankan dan diterima supaya masyarakat dapat hidup dengan aman dan stabil. Seterusnya, prinsip terakhir adalah kesopanan dan kesusilaan yang menekankan perkembangan dan personaliti tingkah laku seseorang. Oleh itu, jika prinsip ini diamalkan dengan baik, sudah pasti dapat melahirkan insan yang mempunyai nilai-nilai serta kepribadian bermoral menurut acuan Malaysia. Dengan menjadikan agama Islam sebagai sumber rujukan utama, ia merupakan sumber yang sesuai sebagai agama rasmi negara. Ia juga boleh diterapkan melalui sistem pendidikan di sekolah sehingga ke peringkat IPT. Penghayatan moral dan etika yang berlandaskan nilai, ketuhanan dan akal yang sihat. Didapati lebih berkemampuan mengawal tingkah laku manusia berbanding dengan moral dan etika yang hanya berlandaskan asas-asas rasional dan nurani yang gersam dan nilai keagamaan. Falsafah moral etika adalah tingkah laku, pemikiran serta pandangan baik dan buruk manusia. Dalam arti kata lain, falsafah moral dan etika merupakan tanggungjawab seseorang individu dan anggota masyarakat yang lahir daripada seseorang menjadikan ukuran baik atau buruknya seseorang individu bagi mengukur dan menentukan sesebuah perbuatan. Masyarakat kita perlu memahami tentang moral dan etika bagi membina perkembangan sosial dan pembentukan dalam kalangan masyarakat di negara. Ini juga dapat membentuk sifat kepaduan di kalangan masyarakat di negara ini. Oleh itu, moral dan etika amat penting bagi penduduk di negara dan sebuah masyarakat. Seterusnya, sejak di bangku sekolah lagi telah diterapkan nilai moral dan agama Islam. Hal ini dilakukan untuk menerapkan nilai-nilai murni serta nilai-nilai Islam dalam kalangan murid-murid sejak di bangku sekolah. Manakala selepas mereka melanjutkan pelajaran di peringkat IPT, pelajaran titas dan etika juga merupakan salah satu subjek yang wajib diambil untuk menerapkan nilai-nilai ini di dalam diri mereka selepas mereka menamatkan zaman persekolahan mereka. Selain itu, masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, etnik, agama dan sebagainya sudah semestinya mempunyai nilai tradisi, budaya dan agama masing-masing. Keunikan ini haruslah digunakan sebaik mungkin untuk mewujudkan kasih sayang, hormat menghormati dan perpaduan yang berkekalan di antara satu sama lain. Hal ini kerana setiap masyarakat mempunyai budaya, adat dan tradisi masing-masing yang boleh dikongsikan dengan masyarakat lain. Perkongsian ini akan menyebabkan setiap masyarakat tahu akan sensitiviti dalam setiap agama dan bangsa. Oleh itu, tidak akan berlaku ketidaksefahaman dan isu-isu sensitif tidak akan dijadikan sebagai alat untuk merapuhkan perpaduan rakyat negara Malaysia. Secara tidak langsung, konsep insan moral pun wujud. Implikasi insan moral menurut acuan Malaysia yang pertama ialah tidak wujud pemisahan antara pelajar Islam dan bukan Islam dalam konteks pendidikan nilai serta menghayati konsep insan bermoral di Malaysia
kerana sudah didedahkan dengan konsep asas ajaran agama masing-masing serta menghormati keyakinan dan pendirian kerohanian orang lain. Aplikasi terakhir bagi tajuk ini ialah dapat meningkatkan sasiah para pelajar. Sebagai contoh, kerajaan perlu meneruskan lagi program rancangan integrasi murid untuk kepaduan atau lebih dikenali sebagai program remote. Tujuan program remote ini dilakukan adalah untuk meningkatkan lagi pelibatan para masyarakat, para guru, para ibu bapa dan pelajar sendiri bekerjasama antara satu sama lain dalam menyelesaikan suatu tugas secara bersama. Oleh itu, melalui program ini, Malaysia dapat melahirkan generasi-generasi baru yang bersepadu serta yang lebih bermoral pada masa yang akan datang. Implikasi konsep insan moral yang seterusnya adalah kelahiran golongan kerja yang mempunyai harga diri. Kita sedia maklum bahawa konsep insan moral menurut acuan Malaysia penuh dengan nilai-nilai moral dan etika-etika yang baik yang perlu diteladani oleh semua orang. Justru itu, nilai-nilai moral dan etika-etika yang baik ini wajib diterapkan ke dalam diri setiap orang, terutama golongan kerja. Mereka perlu praktikkan nilai-nilai moral dan etika-etika yang baik ini semasa mereka bekerja. Lama-kelamaan, nilai-nilai moral dan etika-etika yang baik ini akan sebati di dalam diri mereka, terutamanya kepada golongan belia. Oleh hal yang demikian, secara tidak langsung, kelahiran golongan kerja yang mempunyai harga diri, terutama dalam golongan belia, dapat diwujudkan sekaligus ia dipandang baik di sisi masyarakat. Pada keseluruhannya, moral dan nilai etika perlu ada dalam setiap individu, terutamanya golongan belia, bagi memacu konsep insan moral dalam diri mereka. Oleh itu, setiap yang telah dinyatakan sebentar tadi perlu diterapkan dalam diri setiap golongan belia bagi menjadikan Malaysia sebuah negara yang harmoni dan bebas daripada segala ancaman. Selain itu, nilai-nilai baik perlu diamalkan seiring dengan arus kemodenan bagi mengimbangkan sasiah serta pembangunan dalam negara. Hal ini bagi memastikan sasiah belia pada masa kini meningkat seiring dengan arus pemodenan. Oleh itu, semua masyarakat Malaysia, terutamanya golongan belia, harus mengamalkan konsep insan moral bagi melahirkan masyarakat yang bersasiah pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Kita merdeka.